Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syakirah binti Nurhan dan saya akan mewakili bagi kumpulan kami, iaitu kumpulan kedua. Baiklah, kumpulan kami akan mencadangkan satu program kertas kerja yang bertajuk Jom Jadi Sihat. Bagi cadangan kertas kerja kami bercadang untuk menganjurkan sebuah program kesihatan dan kecantikan. Program ini merupakan satu program kolaborasi yang melibatkan antara universiti-universiti di Pagoh seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Tun Hussein On, Universiti Teknologi Malaysia serta Politeknik Tun Said Nasib. Cadangan program ini diadakan supaya dapat memberi pendedahan dan memupuk para pelajar supaya dapat menyeimbangkan antara kesihatan fizikal dan akademik. Selain itu, cadangan program ini juga diadakan supaya pelajar lebih mengetahui cara yang betul untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dan proaktif. Seterusnya, bagi objektif cadangan kertas kerja kami iaitu Jom Jadi Sihat. Objektif yang pertama adalah untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga cemerlang dalam aspek kesihatan dan kekemasan diri. Objektif kedua adalah untuk menggalakkan pelajar untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar-pelajar di Hub Pendidikan Tinggi Pagoh antara Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Tun Hussein On, Universiti Teknologi Malaysia dan juga Politeknik Tun Said Nasir. Seterusnya, bagi penetapan ahli jawatankuasa untuk cadangan kertas kerja kami, bagi pengurus program ialah Nurul Syakirah binti Norhan. Pembantu pengurus program ialah Amirah Ainin binti Amran. Setiausaha Nur Amirah Anis binti Muhammad Azmin. Bendahari Nur Fatihah Fatimah binti Badurun. Penyelaras program Nurul Ain Salehah binti Cik Husin. Ahli jawatankuasa bagi tugas khas merupakan Sarah binti Ali. Manakala ahli jawatankuasa makanan ialah Aisar bin Muhammad. Ahli jawatankuasa bagi perhubungan awam Aina Sofia binti Muhammad Huzaifah. Seterusnya, ahli jawatankuasa bagi teknikal dan logistik Ahmad bin Ali. Dan yang terakhir, ahli jawatankuasa untuk promosi dan maklumat Nabilah binti Zubir Abu. Dan penasihat program kami merupakan Dr. Muhammad Zubir bin Ismail. Bagi pelaksanaan program untuk cadangan kertas kerja kami bercadang untuk melaksanakan program ini pada 17 hingga 20 Disember 2020, iaitu pada hari Khamis sehingga hari Ahad selama 4 hari 3 malam. Dan kami bercadang untuk melaksanakan program ini di Dewan Serbaguna Hak Pendidikan Tinggi Pagoh. Seterusnya, kita akan lihat kepada tentatif program bagi cadangan kertas kerja kami. Pada hari pertama, peserta akan tiba di Dewan Serbaguna Hub Pendidikan Tinggi Pagoh dan akan dimulakan dengan acara senam robik. Seterusnya, program akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Azrul Azlin bin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan. Kemudian, program akan disambung lagi dengan aktiviti pertama, iaitu ceramah kesihatan oleh Yang Berbahagia Dr. Ali Yusof bin Muhammad, Pegawai Kesihatan Klinik Muar. Program ini akan berlangsung selama 2 jam dari 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Kemudian, program akan disambung lagi dengan aktiviti kedua pada pukul 2.30 petang hingga 5 petang, iaitu aktiviti pemeriksaan kesihatan, iaitu dari segi ujian psikologi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan bacaan gula, pemeriksaan gigi serta derma darah. Kemudian, pada hari kedua, program akan dimeriahkan lagi dengan acara yang seterusnya, iaitu aktiviti larian bergembira. Aktiviti ini akan bermula dari pukul 7.30 pagi sehingga 10 pagi. Peserta akan mendapat sijil dan hadiah akan disediakan kepada pemenang bagi aktiviti larian bergembira. Setelah makan tengah hari dan solat Jumaat, program akan disambung lagi dengan aktiviti seterusnya, iaitu forum kesihatan yang bertajuk Sihat dari Perspektif Islam dan Sains. Panel jemputan bagi forum ini merupakan Mira Filzah, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dan Datuk Dr. Profesor Muhaya Muhammad. Forum ini akan berlangsung dari pukul 3 petang sehingga 5 petang.
Manakala pada hari ketiga, program akan disambung dengan acara yang seterusnya, iaitu aktiviti tutorial tata rias oleh Mary Kay. Program ini akan berlangsung dari pukul 9 pagi sehingga 11.30 pagi. Seterusnya, program akan disambung lagi dengan jualan vendor pada pukul 2.30 petang sehingga 5 petang. Jualan vendor ini termasuk seperti jualan vendor tudung, pakaian, makanan, minuman dan peralatan tata rias yang berkaitan dengan kesihatan dan kecantikan. Dan pada hari terakhir untuk program ini, peserta akan tiba di Dewan Serbaguna Hak Pendidikan Paguh. Pada pukul 9 pagi, program akan dimulakan dengan pertandingan pantun kesihatan. Seterusnya akan disambung dengan majlis perasmian penutup yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Azrul Azlin bin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan. Dan sekaligus beliau akan menyampaikan penyampaian hadiah kepada pemenang bagi aktiviti larian bergembira dan pertandingan pantun kesihatan. Jadi berikut merupakan tentatif bagi cadangan kertas kerja kami. Kami telah menyusun pelbagai aktiviti yang menarik supaya dapat mencapai objektif dalam kertas kerja kami. Kemudian, berikut merupakan anggaran perbelanjaan bagi kertas kerja ini. Kami berjaya mendapat sumbangan daripada Kelab Bahasa sebanyak RM500 dan juga sumbangan dari Bumbu Kita sebanyak RM500 juga. Seterusnya, tajaan daripada Saim Darby Berhad sebanyak RM4,000 dan kutipan daripada ahli jawatan kuasa daripada 30 orang sebanyak RM30 yang berjumlah RM900. Seterusnya, tajaan daripada Bank Muamalat sebanyak RM3,000 dan yang terakhir, kutipan dari yuran peserta bagi acara larian bergembira sebanyak RM6,000 dan jumlah bagi anggaran perbelanjaan kami sebanyak RM14,900. Seterusnya, bagi cadangan perbelanjaan program, kami memperuntukkan sebanyak RM8,370 untuk tugas-tugas khas seperti penyediaan sijil ahli jawatan kuasa, buah tangan kepada VIP, bayaran kepada ahli panel jemputan untuk forum kesihatan, bayaran kepada tetamu jemputan slot tata rias dari Mary Kay, makanan dan minuman tetamu jemputan dan peserta larian, hadiah pemenang dan juga hadiah cabutan bertuah. Manakala bagi hebahan dan promosi, kami memperuntukkan sebanyak RM6,050 untuk kain rentang, t-shirt bagi ahli jawatan kuasa, sewa kamera, surat edaran siaran, medal dan baju untuk aktiviti larian bergembira. Jumlah bagi cadangan peruntukan perbelanjaan sebanyak RM14,420. Kesimpulannya, kami telah mencadangkan program Jom Jadi Sihat sebagai cadangan untuk kertas kerja kami kerana secara keseluruhannya, program ini dapat memberikan banyak manfaat kepada pelajar kerana mereka dapat mengetahui kepentingan dan cara mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Selain itu, program ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara pelajar di universiti khususnya di kawasan sekitar Paguh. Melalui program ini juga, pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan baru dari forum kesihatan, ceramah kesihatan, tutorial tata rias dan sebagainya. Justru, universiti dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga cemerlang dalam aspek kesihatan dan kekemasan ini. Bukan itu sahaja, program ini juga dapat menggalakkan agar pelajar lebih proaktif dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Dan berikut merupakan lampiran poster-poster aktiviti yang dijalankan sepanjang program Jom Jadi Sihat seperti poster utama, poster bagi aktiviti ceramah kesihatan, poster pemeriksaan kesihatan dan poster larian bergembira. Dan juga poster untuk forum kesihatan, poster tutorial tata rias, poster jualan mega vendor dan juga poster untuk majlis perasmian penutup. Alhamdulillah, berdasarkan daripada pembentangan laporan yang dibuat, program ini telah mendapat sambutan yang meriah dan juga maklum balas yang positif daripada pelajar yang telah hadir daripada program ini. Sekian daripada pembentangan daripada kumpulan 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar.